Assalamualaikum kepada Miss Anis dan juga rakan-rakan. Okey, hari ini saya dan kumpulan akan membentangkan business plan kami. Okey, ahli grup saya terdiri daripada saya sendiri, Khairunisa binti Syahrudin, Nur Azizuha Nisa binti Idris, Nur Farahim binti Ahmad, Sharifah Nur Almira Syamimi binti Said Jamaluddin dan juga Ain Syuhada binti Syamsul Anwar. Untuk chapter yang pertama iaitu pengenalan, nama syarikat kami ialah Wonderful Choice Enterprise. Syarikat kami mengeluarkan produk makanan bayi iaitu biskut bayi yang sesuai untuk bayi yang berumur 6 bulan ke atas. Okey, kami juga telah bersama-sama merancang idea untuk mengeluarkan produk makanan bayi iaitu biskut bayi yang menggunakan bahan-bahan semula jadi. Untuk chapter kedua pula ialah tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Okey, rancangan perniagaan kami, Baby Bites telah membuat pinjaman di Melayan Banking Berhad iaitu Maybank sebanyak RM50,000. Okey, rancangan perniagaan Wonderful Choices ini bertujuan untuk menguruskan perniagaan kami iaitu produk makanan biskut bayi ataupun lebih dikenali sebagai makanan tambahan untuk bayi. Selain daripada itu juga, produk kami ni telah dipasarkan di seluruh Malaysia dan juga akan dipasarkan di negara Asia seperti Singapura, Thailand dan juga Indonesia. Okey, untuk chapter ketiga, nama syarikat kami adalah Wonderful Choices. Alamat perniagaan BO1A, Bahasa 91, Ipoh Parada 125, Jalan Sultan Abdul Jalil, Bandar Hijau 30450, Ipoh Perak. Alamat surat menyurat adalah www.wonderfulchoice.com.my. Nombor telefon perniagaan kami adalah 0523 690721. Bentuk perniagaan kami adalah perkongsian. Aktiviti utama kami dalam syarikat ialah biskut bayi. Tarikh mula perniagaan kami 10 Oktober 2019. Tarikh pendaftaran 10 Januari 2020. Nombor pendaftaran kami adalah in progress. Nama bank kami gunakan adalah Maybank. Nombor akaun bank kami adalah 151068100030. Seruman aktiviti untuk membayar secara wang tunai adalah sebanyak RM25,000. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai chapter 4 iaitu mengenai rakan kongsi ahli perniagaan. Okey, yang pertama ialah Khairunisa binti Syahrudin yang berumur 22 tahun. Kelayakan akademik ialah Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Kolej Fikra. Kursus yang pernah dihadiri ialah latihan asas pertahanan awam pada tahun 2017 dan kursus CTR pada tahun 2020. Okey, kemahiran ialah memasak, kemahiran bersolid dan Microsoft Word. Literasi komputer, Microsoft Word, Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Pengalaman bekerja beliau sebelum ini ialah pernah bekerja di sebuah taska. Pekerjaan sekarang ialah pemilik perniagaan di syarikat Wonderful Choice. Pengalaman perniagaan sebelumnya ialah 2 tahun berpengalaman menjual makanan di pasar raya ataupun di supermarket. Seterusnya ialah rakan kongsi yang kedua iaitu nama ialah Nur Azizuha Nisa binti Idris, berumur 20 tahun. Kelayakan akademik ialah Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kursus yang pernah dihadiri ialah kursus pengurusan perniagaan pada tahun 2018. Kemahiran ialah
kemahiran mengatur dan pengurusan masa. Literasi komputer ialah pemasaran email dan analisis Google. Pengalaman bekerja ialah sebagai rakan kongsi perniagaan di sebuah syarikat pada tahun 2013. Pekerjaan sekarang ialah pembantu pengurus di sebuah syarikat Wonderful Choice. Pengalaman perniagaan sebelumnya ialah pernah mempromosikan produk Baby Buds di atas talian pada tahun 2015. Seterusnya ialah rakan kongsi yang ketiga, iaitu Nur Farahim binti Ahmad, berumur 22 tahun. Kelayakan akademik ialah Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di College Petra. Kursus yang pernah dihadiri ialah kursus keusahawanan iaitu KAK dan INBT iaitu latihan perniagaan berasaskan industri. Literasi komputer iaitu Microsoft Word dan PowerPoint. Pengalaman bekerja ialah sebagai guru tadika pada tahun 2020. Pekerjaan sekarang ialah rakan kongsi ahli perniagaan di sebuah syarikat iaitu Wonderful Choice. Pengalaman perniagaan ialah pernah menjual Choco Rice pada tahun 2016. Seterusnya ialah rakan kongsi ahli perniagaan yang keempat ialah Sharifah Nur Amirah Syamimi binti Said Jamaluddin, berumur 21 tahun. Kelayakan akademik ialah Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di College Petra. Kursus yang pernah dihadiri ialah program latihan asas CPR dan latihan asas AED, dan kursus usahawan muda yang berjaya iaitu kaum AUMB. Kemahiran ialah memasak dan juga membuat pamphlet. Literasi komputer ialah Microsoft Word dan PowerPoint. Pengalaman bekerja ialah pernah bekerja di sebuah tadika pada tahun 2020. Pekerjaan sekarang ialah sebagai rakan kongsi ahli perniagaan di sebuah syarikat iaitu Wonderful Choice. Pengalaman pekerjaan sebelum ini ialah pernah menjual keripik pisang pada tahun 2016. Seterusnya, rakan kongsi ahli perniagaan yang kelima ialah Nur Ansyada binti Syamsul Anwar, berumur 20 tahun. Kelayakan akademik ialah Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak di College Petra. Kursus yang pernah dihadiri ialah program latihan asas dan latihan pada tahun 2020. Kemahiran ialah juru gambar dan editor video. Literasi komputer ialah Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Pengalaman bekerja ialah pernah bekerja sebagai guru tadika di sebuah tadika pada tahun 2020. Pekerjaan sekarang ialah rakan kongsi ahli perniagaan di sebuah syarikat iaitu Wonderful Choice. Pengalaman bekerja sebelum ini ialah pernah menjual sambal hitam Pahang Mantul pada tahun 2018. Okey, saya akan terangkan chapter 5 iaitu lokasi perniagaan. Baiklah. Lokasi perniagaan kami ia berada di Jalan Utama Ipoh Perak. Manakala ia berhadapan dengan Pasaraya Ipoh Perak. Okey, yang nombor 3 ni adalah peta lokasi kedai kami iaitu Wonderful Choice Enterprise. Dan yang terakhir ni adalah gambar kedai kami di Pasaraya Ipoh Perak. Okey, next.
Okey, bagi chapter ke-6 pula adalah marketing mix, iaitu strategi produk ataupun perkhidmatan. Okey, padanya kami telah menawarkan mata ganjaran untuk pelanggan kami yang telah mempunyai 10 mata ganjaran apabila membeli produk daripada kami, dan pelanggan kami juga akan mendapat potongan harga yang istimewa. Okey, selain itu juga kami ni menarik minat pelanggan kami melalui desain produk kami ni yang menarik, supaya ibu bapa ni akan tertarik kepada produk kami. Dalam chapter 7, kami telah membuat satu analisis SWOT, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Mari saya memperkenalkan apakah kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman dari perniagaan kami. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan yang kami gunakan dalam perniagaan kami adalah bahan semua jadi yang selamat untuk bayi seperti kumar, apel dan pisang. Ia juga mempunyai kalsium yang tepat untuk menggalakkan pertumbuhan gigi bayi. Dari segi kelemahan pula, kami boleh stok buah segar dari negara asing. Kemudian, apabila buah tersebut telah sampai di negara kami akan mendapati kelemahan kepada buah tersebut adalah seperti bau busuk dan mudah hancur. Untuk peluang pula, kami mempunyai peluang dalam pemasaran seperti memasarkan produk makanan di negara Asia. Ancaman yang kami dapat adalah kami mempunyai pesaing yang baru muncul apabila produk kami telah berkembang pesat dari segi kewangan dan pemasaran. Seterusnya, ini adalah bagi proses untuk membuat biskut Baby Bite di syarikat kami. Pada mulanya, kami akan menyediakan bahan-bahan terlebih dahulu dari segi buah dan tepung. Pada gambar seterusnya, kami telah mencuci buah tersebut dengan bersih dan memotong kulit dan memotong kecil-kecil untuk kami kisar menjadi buah yang halus. Kemudian kami masukkan tepung dari segi tepung jagung dan tepung gandum. Kemudian kami menggaulkan sehingga sebati. Selepas itu kami akan membuat bentuk biskut dari segi bentuk jejari. Kemudian kami akan membakar 180 Celsius selama 20 minit dan akhir sekali itulah hasil biskut Baby Bite daripada syarikat kami. Dalam perniagaan kami menyediakan flowchart untuk proses membuat biskut bayi. Yang pertama, kami sediakan bahan-bahan mentah seperti apel dan jagung dan barang-barang lain. Yang kedua, sebelum kami menggunakan bahan mentah tersebut, kami perlu periksa sama ada bahan mentah tersebut rosak ataupun tidak. Kemudian kami masukkan buah ke dalam mesin untuk tujuan memproses biskut. Kelima, bahan mentah dicampurkan dengan bahan lain untuk dibuat biskut. Keenam, kami bakar adunan tersebut yang telah menjadi biskut. Ketujuh dan akhir sekali, kami masukkan ke dalam mesin seterusnya untuk pemprosesan pembungkusan. Ini adalah operasi proses bagi biskut Baby Bite. Yang pertama, sediakan bahan mentah seperti buah-buahan yang kami menggunakan iaitu buah apel, kurma dan pisang, serta menyediakan bahan-bahan yang lain seperti tepung dan sebagainya. Yang kedua, memeriksa bahan mentah. Jika ada rosak pada buah, kami akan pisahkan dengan segera. Yang ketiga, basuh buah mentah seperti buah apel, kurma, pisang menggunakan air garam agar buah tahan lama. Yang keempat, setelah selesai proses membasuh buah mentah, kami akan memasukkan ke dalam satu mesin yang khas untuk memeriksa kualiti buah tersebut adakah baik atau tidak untuk digunakan. Yang kelima, setelah siap proses menjadi dough, adunan akan dibentuk menjadi jejari dan akan dibakar di dalam oven. Setelah dibakar dan siap dimasak,
kami akan memasukkan biskut yang telah dibakar ke dalam bungkusan di dalam bungkusan mesin yang untuk diproses untuk bungkus dan siap untuk ditempatkan di stor simpanan untuk tujuan pengedaran produk. Seterusnya, ini adalah chapter 8 dalam business plan. Ini adalah administration plan, iaitu syarikat kami mempunyai visi, misi dan objektif. Bagi visi di dalam syarikat kami adalah syarikat kami akan menjadi peneraju utama yang termaju di seluruh negara dengan menjual makanan kanak-kanak untuk ke arah generasi yang kekal sihat. Bagi misi di dalam syarikat kami adalah menyediakan makanan yang khusus untuk kanak-kanak daripada bahan semula jadi yang dapat menjaminkan kesihatan pertumbuhan diri kanak-kanak. Bagi objektif pula adalah menilai dan memantau taraf pemakanan yang sihat, mempromosi amalan pemakanan yang sihat di kalangan kanak-kanak dan mencegah mengawal pemakanan yang berkaitan dengan kekurangan dan berlebihan zat makanan. Seterusnya, ini adalah carta organisasi bagi syarikat kami. Yang pertama, Khairun Nisa memegang jawatan sebagai Business Owner Admin. Yang kedua, Azizul Hanisa memegang jawatan sebagai Manager Assistant. Yang ketiga, Farahim memegang jawatan sebagai Marketing Manager. Yang keempat, Syamimi memegang jawatan sebagai Process Manager. Dan yang kelima, Ain Syuhada memegang jawatan sebagai Packaging Manager. Seterusnya, chapter 9. Ini adalah dari segi pencapaian perniagaan dari segi biskut Baby Bite. Pada permulaan, perniagaan kami meningkat, kemudian menurun dan kembali meningkat. Pada peningkatan jualan Baby Bite adalah bulan-bulan yang kami khususkan serta promosi seperti bulan kemerdekaan, perayaan. Di dalam bulan itu, kami meletakkan promosi jika pelanggan ingin membelikan biskut Baby Bite untuk anak-anak mereka. Seterusnya, ini adalah financial planning bagi syarikat Baby Bite, iaitu dari segi marketing, administratif dan operation. Bagi marketing, dari segi fixed asset kami menggunakan billboard yang berharga RM4,000. Bagi working capital, bermula gaji daripada RM2,000, RM1,800, RM1,500 dan RM1,200. Bagi pre-operation deposit, kami meletakkan harga RM800, dari segi lesen berharga RM500 dan dari segi insurans berharga RM350 dan other advantage yang berharga RM5,000. Apabila ditambah semua, kami telah mendapat RM25,150. Bagi administratif pula, dari segi fixed asset iaitu land building yang berharga RM8,000, fitting berharga RM3,000, wishing berharga RM2,500 dan renovation berharga RM10,000. Dari segi working capital pula, iaitu gaji, EPF dan SOSO, apabila ditambah semua kami telah mendapat RM10,735. Bagi pre-operation semuanya RM800 dan apabila ditambah sebanyak kami telah mendapat RM45,350. Seterusnya, bagi operation dari segi fixed asset, machine and equipment yang berharga RM5,499, renovation yang berharga RM10,000. Bagi working capital, raw material kami telah mendapat RM356,497. Dari segi duty tak ada. Dari segi gaji dan susu adalah RM10,735. Dan apabila ditambah semua kami telah mendapat RM394,381. Seterusnya, ini adalah dari segi sale dan purchase bagi syarikat Baby Bite. Pada tahun yang pertama, Baby Bite telah mendapat sale sebanyak RM90,447,500.
pada tahun kedua, Baby Bite telah mengumpul sales sebanyak RM92,256,450 dan pada tahun ketiga, Baby Bite telah mengumpul sales sebanyak RM94,969,875 bagi purchase dalam syarikat Baby Bite pada tahun yang pertama telah terkumpul sebanyak RM4,277,964. Pada tahun yang kedua telah terkumpul RM4,333,523 dan pada tahun ketiga Baby Bite telah mendapat RM4,408,869. Baiklah, saya akan terangkan chapter ke-10 iaitu kesimpulan. Baiklah, kami menyediakan pelbagai keperluan dan memenuhi cita rasa pelanggan. Manakala, makanan yang diambil di antara waktu makan utama, biasanya ia boleh dimakan dengan sendiri dan ia sangat mudah untuk ditelan. Seterusnya, kami menyediakan kemudahan atau menyediakan pemakanan berkhasiat untuk kanak-kanak dan menyediakan makanan jejari yang boleh dipegang dan dimakan sendiri oleh kanak-kanak yang berusia 6 bulan ke atas dan ia mudah dibawa ke mana sahaja. Dan yang terakhir, ia dapat memberi kemudahan kepada pelanggan untuk menyediakan makanan berkhasiat dan memuaskan kepada kanak-kanak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.